Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, first of all terima kasih di atas kehadiran tuan-puan untuk sesi sharing saya pada hari ini berkenaan dengan asas membeli saham terbitan iaitu saham IPO yang diperkatakan hangat sekarang ni lah. Dah lama dah hangat ni. Cuma yang sekarang ni baru recently IPO Glowstrike 340% kenaikan which is daripada harga 19 sen buka-buka terus 65 sen. Tapi itu certain counter je lah. So kita nak cuba huraikan macam mana, apakah itu asas dalam membeli saham terbitan ni, apa yang kita kena tengok, berapa unit nak dimohon, berapa unit nak dimohon dan pelbagai lagi lah. Ini secara asasnya. Baik, sebentar ya. So this is disclaimer untuk webinar saya pada hari ini. Terima kasih kerana hadir sekali lagi. So inilah disclaimer untuk presentation saya lah. Jadi topik kita adalah berkenaan dengan asas membeli saham IPO. Okey, terima kasih kerana hadir pada tepat masanya. Thank you very much. So sebelum saya meneruskan sesi sharing saya, first of all saya punya suara okey ke? Sekejap saya tengok saya punya suara ni. As in should be dengar lah. Kalau tak dengar just let me know komen ke, buka mic ke, so saya boleh tahu saya punya suara tu tidak didengari. Okay, so ini adalah kempen, kempen yang mana jika anda trade membeli saham, jual beli saham dengan RHB Investment, anda boleh memenangi sebuah Mini Cooper. Anda membuka akaun margin, contoh pembiayaan saham, contoh anda nak mendapatkan biayaan saham pun boleh dapat pelbagai entry percuma. 30 entry cabutan. Ni cabutan undi. Tak kisah anda trade, walaupun anda trade kecil-kecil pun, anda trade banyak-banyak ke, anda layak untuk mendapat hadiah ini. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk dapat pelbagai hadiah yang menarik. So ini ada juga kempen berkenaan dengan zero brokerage, yang mana zero buy brokerage Jika anda baru membuka akaun, kempen ni start daripada 1 Julai anda baru membuka akaun daripada 1 Julai ke 31 Disember, akaun anda baru je, maksudnya dah successfully buka on the date akaun buka, anda boleh enjoy 1000 free buy brokerage sehingga 1000. Banyak nilai tu. Contoh anda membeli saham brokerage anda sampai ke 1000, anda tak perlu membayar 1000 brokerage tersebut. Upah, charge brokerage tak ada. Only on the menjual sahaja baru akan dikenakan lah. Jadi which is good deal. You guys can start your trade now. Alright. And then kemudian kita ada exchange daripada Indonesia. Adakah anda tahu anda boleh membeli saham daripada Indonesia? Anda boleh membelinya. Ada pelbagai kaunter-kaunter Indonesia yang anda boleh beli. Ringgit Malaysia dengan Indonesia ringgit, which is ada perbezaan kan, banyak kan perbezaan dia. So which is kita punya ringgit lagi mahal dari mereka. Jadi why not kita try untuk membeli saham daripada Indonesia. Boleh cuba tengok-tengok. Jika tak pasti saham Indonesia mana yang ada, boleh rujuk kepada dealer ataupun remiser anda. Okay. Baik, kemudian kita juga ada kempen daripada RHBAM iaitu berkenaan unit trust. Anda juga layak untuk memenangi kereta X50. Jadi kalau anda nak membeli sesuatu fund daripada unit trust, anda layak mendapat satu tiket dan pelbagai lagi hadiah menarik menanti anda. Okey. Dan untuk yang hari ni, jika anda belum ada akaun dengan RHBIB ataupun anda ada rakan-rakan ahli keluarga yang ingin membuka akaun, boleh membukanya secara percuma tanpa perlu membayar cas CDS fee iaitu RM10. So percuma sahaja dan boleh dapat, dan jika buka secara online boleh dapat free buy brokerage up to 1000 tadi tu. Okey. So kita teruskan kepada agenda kita pada iaitu berkenaan dengan apakah itu saham. Saham IPO lah, tapi kita bagi tahu apa itu saham. Saham IPO ni which is saham ni, bila anda membeli saham IPO, anda sebenarnya tengah membeli saham. Sama, the concept is the same. Anda sedang membeli saham. Saham adalah
pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk equity. Maksud kata, anda membeli saham, anda sebenarnya secara tak langsung dah menjadi sebahagian, salah seorang daripada perniagaan tersebut. Jika anda membeli saham, anda layak menerima dividen jika ada dividen. Anda layak untuk pergi ke annual general meeting. Boleh vote, angkat undi. Nak pilih mana-mana director yang anda berminat, anda boleh buat demikian. Contoh kalau anda ada pelbagai saham, contoh ada saham, best tau join join AGM ni. Contoh macam anda ada membeli saham Nestle, jika anda attend AGM, mesti ada pelbagai voucher ke produk dia orang akan bagi anda. Itu salah satulah, walaupun tak kisah, walaupun anda ada 100 unit sahaja sekalipun, anda masih layak untuk hadir ke AGM syarikat-syarikat tersebut. Okey. Jadi apakah itu pula IPO? IPO sebenarnya adalah singkatan bahasa Inggeris untuk Initial Public Offering. Kalau dalam bahasa Melayu, kita sebut sebagai saham terbitan awal. Saham terbitan awal sesuatu syarikat sebelum syarikat tersebut disenaraikan di Bursa Malaysia. Baik, dengan terbukanya milikan ini kepada awam, maka syarikat yang buat IPO ni nanti akan tersenarai. Memang akan tersenarai dalam Bursa Malaysia. Dan anda juga boleh membeli ataupun menjual saham tu nanti bila dah ada di Bursa Malaysia ni. Okey? Jadi melabur dalam IPO ni, saya boleh katakan risikonya rendah berbanding anda terus membeli yang berada di Bursa Malaysia. Sebab ianya tiada technical analysis, hanya kepada sentimen dan juga fundamental. Tapi dia mungkin sukarlah nak dapat. Macam IPO Glosstrat hari tu, dia punya permohonan tu melebihi 174 kali. Dia 174 kali ganda permohonan. Contoh saham tu ada 100 unit. Contoh, kita bagi contoh mudah lah. Saham tu ada 1000 unit. Tapi ada 174,000 orang memohon. Jadi memang susah lah nak dapat. Jadi chance yang kita dapat tu kurang. Tapi kita boleh cuba. Okay? So itu benda-benda asas anda perlu tahulah berkenaan apakah itu IPO. Baik, kenapa sesuatu syarikat tersebut ingin IPO kan syarikat dia orang? Setiap syarikat mempunyai sebab-sebab yang tersendiri untuk dia orang tawarkan syarikat mereka kepada orang awam. Dia bagi share dia pun ni dekat orang awam ni. Tapi untuk tujuan apa? Secara asasnya lah, bila kita membeli sesuatu saham, kita membeli satu saham, kita sebenarnya sedang memberikan dana kepada mereka. Dan daripada dana itulah mereka akan gunakan untuk mengembangkan syarikat mereka. Anda membeli saham Mr. DIY, contoh, ni bukan buy call. Anda membeli saham Mr. DIY, contoh. Anda sebenarnya sedang membagi kepada Mr. DIY untuk growkan bisnes. Tak kisahlah anda membeli saham apa-apa pun, sebenarnya anda sedang memberi dana kepada mereka untuk membuat bisnes. Jadi penting ke tak untuk kita tahu prospektus sesuatu IPO? Ya, sangat penting. Sebab kita nak tahu kenapa dia nak, tujuan ni untuk apa. Okey? Jadi sebelum kita nak memohon IPO, perkara penting yang wajib sekali anda perlu sediakan akaun CDS. Anda kena ada akaun CDS baru boleh memohon IPO. Jika anda tiada akaun CDS, anda tidak boleh memohon IPO. Jika anda mempunyai akaun nominis, which is sebagai contoh macam satu broker yang menyediakan akaun nominis, anda ada akaun nominis, anda tak boleh memohon memohon IPO, tak boleh. Dia kena direct account, which is nama anda, baru anda boleh memohon IPO. Okey, lepas tu itu yang pertama. Yang kedua, sediakan wang lebihan untuk memohon IPO. Anda allocate lah a percentage of your money untuk memohon IPO. Jangan maksudnya jangan sentuh fund tu. Fund tu memang untuk rolling untuk IPO je. Let's say you have 10,000 untuk rolling IPO. So let's say macam tak dapat, mohon lagi next. Sampai macam tu lah. But on the first day ataupun beberapa minggu macam tu, anda kena jual lah saham tersebut untuk anda rollingkan balik untuk next IPO. Okay, lepas tu yang ketiga point, anda perlu kaji
perlu kaji prospektus dan mulakan memohon. Kalau anda kaji-kaji, lepas tu anda tengok okey, syarikat tu okey, anda kaji okey tapi anda tak mohon, rugilah. Which is kalau anda mohon, baru anda ada probability untuk dapat. Anda tak mohon, confirm anda takkan dapat lah. Kalau anda mohon, anda should be ada probability untuk dapat. Yang penting anda mulakan memohon. Kalau anda tak mohon, memang takkan dapat lah. Memang itu for sure, memang takkan dapat. Okay, lepas tu lagi satu, untuk yang ada account MITI, untuk yang bumi. Untuk yang bumi, which is Bumi Putra, anda boleh daftar akaun MITI siap-siap. Sebab sometimes ada IPO akan melalui MITI dahulu, baru ke public. Nanti saya akan tunjukkan dia punya rajah lah. Dia proses IPO tu macam mana. Okay. So, selain daripada anda, ahli keluarga anda yang berumur 18 tahun ke atas boleh membuka akaun CDS. Contoh kalau anda ada satu fund, contoh fund tu nanti saya akan share optimum IPO unit, berapa unit anda mohon berdasarkan fund anda. Lepas tu kalau dia punya ada baki daripada itu, anda boleh berikan dana tersebut kepada wife ke ahli keluarga anda untuk mereka pun apply sama, supaya lebih banyak peluang, lebih tinggi peluang untuk anda strike IPO tersebut. Strike tu means dapat lah. Okay, so ini adalah performance IPO lepas. Ini I think the later, the growth track semalam, KJW sebelum tu, ini performance IPO lepas. Okay, anda boleh lihat daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daripada syarikat-syarikat ni yang terkini ni, anda tengok on the first day, ini closing tau, bukannya harga open tau, harga closing. Syarikat mana yang rugi? Ada 5% rugi, 23% rugi, 18% rugi. 1, 2, 3, 4, 5. 5% rugi. Kerugiannya pun tak adalah melebihi 100%. Hanya lebih kurang, tengok kat sini maksimum pun 23%. Tapi yang untung berapa banyak? Anda boleh tengok 35% keuntungan, 204% keuntungan, 108% keuntungan. So, which is menarik lah. Yang ini growth track ni 34%, ini harga closing on the opening. On the opening, harga dia 342% semalam. Semalam berapa bulan? 15. Growth track. 300%. So, anda dah cuba belum apply? Saya dah cuba tapi tak dapat lah. Saya guna 2 account tau, tak dapat. Tapi kita dah cuba. The point is you try. When you try, you have the probability. Okay. Ini 5 IPO terkini. Growth track, sebelum tu KJW, sebelum tu Day3, MBN. Ni saya share untuk harga open the opening price. Growth track harga dia 19 sen. 19 sen IPO dia. On the open first pukul 9 tu dia buka pada harga 65 sen. 242% gain. Kalau you guys terus jual, dapatlah. Kalau you guys nak hold, itu yang jadi kepada ni tadi tu, 34% pada hari itu. So, dah 242% melebihi harga fair value. Fair value pun kita kena ambil kira juga. Melebihi harga fair value yang diberikan oleh pelbagai broker kan. Jadi why not you tak take TP waktu tu? Kenalah ambil profit. See the money, take the money. Gitu kata. Okay, lepas tu KJW. KJW pun harga IPO dia 21 sen. On the first day, opening 23 sen. So dah keuntungan 9%, 9.522 sen. Takkan tak nak cabut je lah. Tak apa. Kita tengok yang lain. Semua nampak. Day 3, 116%. Alhamdulillah saya dapat. Day 3. Lepas tu MBN. MBN 33%. MC Golf on the first day dia drop 12%, lepas tu dia berjaya naik balik lah. Dia close negative 5% if I'm not mistaken. Let's see. MC Golf negative 3.7%. So last IPO ni 1, 2, 3, 4, 5 last 5 IPO 4 daripadanya profit. Cuma 1 ni je yang rugi. So why not you try to mohon IPO yang ada. Tapi kita kena tengoklah dia punya sentimen, dia punya prospektus, kaji dulu. Tak semualah kita boleh mohon. Kalau you guys nak mohon juga, itu terpulang lah. Yang penting you guys buat kajian, jangan ikut-ikut. Alright? So inilah sedikit tips sebelum memohon sesuatu IPO.
Yang pertama, anda boleh tengok sektor. Anda boleh tengok indeks sektor tersebut. Is it increasing? Is it indeksnya dalam maintain je? Is it dia punya indeks sektor indeks dia dalam decrease, menurun, menaik, kena tengoklah mendata. So kalau menarik sentimen, ada sentimen on the sector, you guys can try untuk mohon. Okay? Lepas tu kaji, study the usage of IPO process. Kaji yang saya highlightkan awal tadi. Kaji kenapa sesuatu syarikat tu nak meng-IPO-kan syarikat dia orang. Benda ni dah tertulis, termaktub di dalam IPO prospectus. IPO prospectus ni anda boleh baca. Dan memang dia orang akan tulis sejujurnya. Tak boleh ada tipu-tipu lah. Dalam IPO prospectus macam-macam data anda boleh dapat, financial, dia punya kewangan dia macam mana, dia punya risiko perniagaan dia apa. Pelbagai lagi dia akan describe dalam prospectus. Yang penting anda kena tahu nak membacanya. Okey? Lepas tu ini mungkin anda boleh tengoklah profit margin. Profit after tax. Maksudnya dari segi fundamental lah. Anda kena cuba lihat. Okey? Lepas tu ada juga price earning ratio. Tengok sama ada dia overvalue ke undervalue. Ataupun nak mudah-mudah lagi lah. Anda cubalah kontak je, put a call. Call WhatsApp pun boleh. Tak ada menggunakan bill, jangan risau. Call WhatsApp, call dealer anda. IPO ni macam mana? Okey tak? Is it saya boleh mohon tak? Modal saya ada banyak, ada like 10,000. Berapa saya kena mohon? Tanya. Jangan risau. Your dealer, your remiser will surely, guaranteed will entertain you. Tanya, macam mana? Okey tak? Alright. So tanya je. Just WhatsApp or PM or call. Alright. So itu adalah sedikit tips untuk memohon IPO. Jadi, kat mana kita boleh mohon IPO? Jika untuk bumi, sometimes ada IPO akan melalui emiti. Jadi dari sini anda boleh membeli IPO yang ada ditawarkan di MITI di sahamonline.miti.gov.my. Website ni boleh je lah Google saham MITI. Nanti dapat sahamonline.miti ni. Okey. Lepas tu jika selepas di MITI ni dah lepas, ianya akan ditawarkan di public. Di public ni semualah orang semua Bumiputera, non Bumiputera boleh memohon satu IPO. Di public ni memang wajib akan dilalui. Okey. Anda boleh beli melalui RHB Bank. Kalau online banking, okey. So far, sorry. RHB Bank sekarang ni online banking tiada. Dulu ada tapi sekarang tiada. Maybe to you, anda boleh membeli menggunakan online banking, public bank dan pelbagai, ada beberapa selected bank lah. Tak semua bank ada Bank Islam memang tak ada lagi lah so far untuk memohon IPO. Jadi anda perlu tengok bank-bank mana yang ada. CIMB tak ada. Kalau CIMB tak tahulah. dia menggunakan CDS dia orang saja. Dia ada website dia orang personal. Okay, kita tak ambil tahu pasal tu. Jadi lepas tu ATM RHB, kita boleh mohon menggunakan ATM RHB, Maybank, Public Bank dan ada lagi lain-lain lagi. So itu kita tengok kita nak guna bank yang mana. Kalau boleh guna RHB Bank, guna je lah RHB Bank. ATM RHB ke, ikutlah, depends. Okay, itu tempat-tempat untuk anda memohon IPO. Jadi anda tak ada bank-bank tersebut, mulalah untuk membukanya sekarang. Supaya bolehlah nak mohon. Okay. So info penting dalam sesuatu IPO, info-info penting ni benda yang anda perlu tahu. Dah nama pun penting, jadi it is mesti tahu. Baik, tarikh IPO. Bila anda memohon sesuatu IPO, anda kena tahu tarikh IPO tersebut. Dia buka permohonan tu bila? Dia tutup tu bila? Alamak Vin, saya dah terlepas lah untuk mohon IPO ni. Rupanya tutup semalam. Itu kena tahulah bila tarikh tutup dia tu. Okay. Lepas tu bila tarikh cabut undi, bila listing. Alamak, saya lupa hari saya ada IPO ni tapi saya, alamak, harga dah turun lah. Rupanya harga di listing semalam macam IPO Glowstreak tu kan. Rupanya patut dia boleh jual je tu kan. Tapi tiba-tiba dia lambat. Dia terlupa itu hari listing kan. Dia terlepas. Jadi tarikh-tarikh IPO tu anda kena tahu. Okey. Lepas tu prospektus IPO ini pun anda perlu tahu juga untuk anda membaca apakah fundamental sesuatu IPO tersebut. Wajib tahu. Lepas tu status permohonan sama ada nak tahu nak dapat ke tak. Dah kena tahulah duit saya ni tak pulang sebahagian je saya dapat ke ni. Duit saya ni tak pulang-pulang macam mana. Itu anda kena tahu.
Mau tahu dapat semua ke kan? Itu kita kena ambil maklum lah. Okay ya. Lepas tu cara memohon IPO pun kita kena tahu. Ini paling penting lah. Macam mana nak mohon, kena tahu. Kalau tak tahu nak mohon, macam mana nak mohon kan? Jadi cara memohon pun perlu tahu. Jika anda tak tahu cara nak membeli IPO, jangan risau. Kontak dealer ataupun remiser anda, tanya macam mana nak mohon ni. Saya ada bank sekian-sekian. Macam mana nak mohon? Dia orang akan guide. Jangan risau. Okay? Lepas tu, anda kena tahu cost optimum. Contoh anda membeli subscribe. Jika anda membeli 100 unit je, berbaloi ke? Sebab anda kena tahu ada kos-kos lain, iaitu cross brokerage, stamp duty ke. Anda kena tahu, kena ambil maklum. Jika dia naik berapa sen, berbaloi ke dengan lot yang anda mohon. Anda kena tahu juga yang tu. Okey, lepas tu membaca ballot table. Ballot table ni anda tak perlulah tahu baca sangat. I mean, nanti saya akan tunjuk cara nak baca ballot table ni secara mudahnya lah. Okey ya. Baik. Ini secara roughly lah, sesuatu IPO tu akan melalui fasa ni. Sama ada fasa yang pertama ni di atas ni ataupun fasa yang di bawah. Fasa yang di atas ni, sesuatu IPO, dia akan IPO kan, mungkin dia akan allocatekan untuk MITI, bumi melalui MITI. Jadi dia akan berada di fasa MITI dahulu. Lepas tu bila dah lepas je fasa MITI, baru dia akan ke public. Waktu public ni semualah boleh beli. Bumi non bumi boleh beli waktu ni. Baru dia lah listing kat dalam bursa market. Ataupun ada IPO juga, dia tak melalui MITI. Dia start je terus ke public. Public ni semua boleh beli. Bumi ke, non bumi ke, boleh beli. Lepas tu dia terus listing. Jadi dia tak ada proses public, lepas tu proses ke MITI, lepas tu bursa market, tak ada. Dia mesti sama ada akan melalui MITI atau tak melalui MITI. Terus kepada bursa market. Okay, ini dia punya step lah, simple step lah untuk mudah faham. Okay ya? Okay, good. Everyone is good? I think should good lah. Okay ya? So tarikh IPO. Oh, sudah ada 17. Good. Okay, kejap. Tarikh IPO. Ini saya cakap tarikh IPO ni. Tarikh IPO ni anda boleh dapatkan di dalam prospektus. Ataupun ada usually lah, you punya dealer remiser should be akan send sesuatu IPO dengan tarikh-tarikhnya sekali. Bila dibuka, bila ditutup, ingat tengok tutup jam 5 on that date. Maksudnya sebelum pukul 5 ni anda kena mohon dah. Kalau 5 1 minit anda start mohon, 5 ataupun 5 3 saat, 5 1 saat anda nak cuba mohon, takkan lepas dah. So kena before pukul 5 pada hari tutup nak mohon. Lepas tu ballot. Hari cabut undi bila? Itu anda kena tahu juga cabut undi bila. Lepas tu hari listing bila? Kena tahu. Supaya nanti anda tak terlepas on the important day. Let's say listing 31 Januari. Lepas tu 1 Februari baru anda check IPO anda. Waktu tu harga tu dah lain-lain lah. Tak tahulah harga tu berapa. Terlambat lah. So anda kena alert tarikh-tarikh ni. Okay. Lepas tu status permohonan. Kalau anda mohon melalui MITI, anda kena selalu berwaspada lah. Sebab sekarang ni kalau anda mohon di MITI, anda ada mohon, kalau anda dapat, anda tak subscribe, anda akan kena moratorium. Maksud kata anda akan di-ban selama 6 bulan untuk memohon saham di MITI. Jadi kalau anda nak mohon saham di MITI, kena fikir elok-elok sebelum memohon. Dan kalau di MITI, jika mohon melalui MITI, anda kena always lah log in ke dalam akaun anda dan semak status. Dah ada keputusan ke belum? Okay? Itu kena tahu juga. Lepas tu, okay. And then kalau mohon melalui MITI, anda kena tahu juga dia punya prosedur dia. Which ada saya punya klik pernah share berkenaan ni dulu. Kalau secara asasnya, kalau nak mohon di MITI, mestilah 3,000 unit minimum untuk memohon. Okay. Lepas tu, jika memohon menerusi ATM ataupun online banking, anda kena tunggu pada hari pengundian. Anda nak tahu anda dapat ke tak, on the ballot day, the next business ballot day. Kalau hari ballot day tu hari Jumaat, the next ni Isnin lah.
hari bisnes, anda akan tengok dia anda dipulangkan ke tidak. Kalau dia anda dipulangkan semua, kamu tak dapatlah tu. Kalau dipulangkan sebahagian, anda dapatlah sebahagian. Anda cubalah bahagikan duit yang tak dipulangkan tu dengan harga saham tu. Anda boleh tahulah berapa anda dapat. Okey? Ataupun anda boleh rujuk pada ballot table. Untuk mudahlah. Okey. So, kemudian info penting untuk IPO, anda kena tahu syarikat tersebut kenapa mereka meng-IPO-kan syarikat diorang. Anda kena tahu. Setiap syarikat berbeza-beza dia punya tujuan untuk membuat IPO. I mean untuk go to the public, berbeza. Anda kena baca. Yang ini, petikan ini ada di dalam prospektus. Dan huraiannya pun ada lagi sebenarnya huraian dia. Kenapa ini, untuk apa, kalau working capital ni, apa benda working capital mereka, dia orang ada huraikan di dalam prospektus. Cuma anda perlu spend a little time, sedikit masa anda untuk membacanya. Okay. So kemudian, info penting seterusnya adalah anda perlu semak balloting. Semak balloting success rate untuk tahu potensi maksima unit yang ingin dipohon. Okay, sekarang ni kita ada issuing house, kita ada dua lah. Malaysian Issuing House dan juga Trico. Anda boleh tengok rujuk unit. Boleh nampak tak saya punya warna bulat ni? Nampak kan? Kerja saya ni kan? Okay. Anda boleh tengok unit ni. Anda kena rujuk ballot table yang recent untuk Trico ke, untuk MIIH ke. Anda kena rujuk di situ supaya anda boleh tahu di manakah berapakah lot minimum. Lot minimum untuk anda mohon. Anda kena rujuk yang recent yang terkini supaya anda tahu berapa, is it saya kena mohon minimum 3,100 ke ataupun 3,000 ke. Anda kena rujuk table lah, table terkini. Okey? Okey. Okey, untuk membaca table, membaca table Untuk membaca table ni, anda cuma kena tahu berapakah unit from ni. From ni anda kena tahu untuk minimum unit anda memohon. Ini kalau Trico, ini adalah julat paling minima untuk anda mohon jika Trico. Jika issuing house ni adalah MIIH, ini adalah lot minima. Lot minima means, let's say lah, saya tunjuk dia punya contoh modal anda ada 10,000. Ini table lama Anda kena rujuk table baru. But this one is the concept. Okay? Info penting. Contoh harga issue adalah 23 sen. Contoh 23 sen. And then modal maksima di tangan anda adalah 10,000. Jadi berapa unit nak apply? Modal anda bahagi dengan issue price 10,000, anda bahagi dengan 23 sen, anda dapat 43,400 unit. Okey? Anda dengan 10,000 anda sebenarnya boleh memohon 43,400 unit. Tapi adakah anda kena mohon ini? Anda kena rujuk kepada table. Okey. Table 43,400 berada di lingkungan julat 20,000 ke 49,900. Jadi walaupun anda mohon 20,000 unit ataupun walaupun anda mohon 49,900 unit, anda berada di satu tier yang sama, satu kolam yang sama, yang mana success rate dia adalah sekian-sekian. Contohlah success rate, walaupun anda mohon 49,900 unit, anda masih akan dapat 13 lot. Walaupun anda mohon dengan minimum 20,000 unit, anda pun akan sama mendapat 13,000 lot, 13 lot. Jadi why not? Why not you apply only 20,000 sahaja? Jadi modal optimum anda untuk memohon IPO tersebut hanyalah 20,000 unit sahaja, which bersamaan dengan kos 4,600. 4,600 sahaja anda boleh memohon pada satu tier yang sama, which anda akan dapat pada this one lah, contohlah. This one masih pada tier yang sama lah, senang kata, pada tier yang sama. Pada kolam yang sama lah, kita panggil kolam yang sama. So, baki daripada fund anda 10,000 ni, anda boleh memohon sama ada di tier yang sama, which is 20,000 unit juga, menggunakan akaun lain. Akaun lain tu bukan akaun anda, bukan akaun anda. Akaun
nama lain, CDS nama lain, mungkin your wife ke, macam saya mohon dengan wife, 2 account lah, ataupun you punya anak ke, depends. But you guys can optimumkan you punya modal. So daripada you guys mohon 43,400 unit which akan jatuh pada tier yang sama, you bahagikan kepada 2. You akan dapat boleh mohon dua CDS which akan meningkatkan probability anda untuk mendapat IPO tersebut. Okay? Hope you guys can dapat lah. Atau mungkin jika anda memang ada satu CDS je, anda boleh tengok juga next tier apa. Anda boleh tingkatkan peluang berjaya untuk dapat tinggi lagi percentage dan boleh dapat lagi banyak unit. Jadi kalau anda sekarang ni 43,400. Kalau anda nak ke next tier, anda tengok next tier kat sini minimum dia 50,000. Next tier di bawahnya next tier. Jadi berapa anda perlu tambah? Anda tolak 50,000 tolak dengan unit baki yang anda ada, which is 6,600. Anda perlukan 6,600 unit tambahan untuk tingkatkan success rate, which is bersama dengan 1,500. Kalau anda boleh dapatkan modal tambahan ni, anda boleh dapat ke next tier. Ini kalau anda nak mau satu CDS je lah. Kalau anda nak cuba kepada next tier. So this one. Okay. Ini salah satu cara lain lah. Kalau anda nak ke next tier pula. Alright. So kemudian info penting untuk bumi. So tadi tu kita berkenaan dengan table. Okay, so sekarang info penting untuk bumi yang mana memohon di MITI ataupun di public lah. Anda untuk Bumi Putera, anda sebenarnya boleh memohon di MITI dan juga memohon semasa IPO di public. You guys beruntung sebab boleh buat 2 kali cabut undi. Contoh kalau yang pertama, jika anda tak dapat di MITI, anda boleh try IPO tersebut di public. But ataupun anda dah mohon di MITI dan anda dapat IPO kat MITI tu, dapat anda subscribe. Lepas tu anda nak mohon lagi kat public pun boleh juga. So why not? Cuba manfaatkan peluang anda yang bumi lah. Mohon di MITI juga jika syarikat tu berkenan di hati lah. Okay. Dan ingat, jika anda apply di MITI, anda dapat, anda tak subscribe, means membayar anda tak subscribe, maka anda berpeluang untuk di-ban ataupun di moratorium untuk mohon lagi di MITI selama 6 bulan. Alright? Lepas tu info penting juga adalah target opening closing price which is on the listing day, waktu nak menjual. Tak kisah listing day ke next day ke, anda boleh rujuk di TradeSmart, di TradeSmart mobile anda ataupun di desktop anda, TOCP. TOCP ni adalah target opening closing. Kita pada pukul lepas tengah benda ni dah bergerak dah. But the accurate is on the last few minutes yang terakhir. Anda boleh refer. Okay, IPO tersebut akan dibuka pada harga berapa? Akan dibuka harga berapa? Ni saya screenshot ni pada tadi ni. So this one bukannya on the hari semalam. Semalam waktu ni dah jadi 65, 70 sen. Dia berubah-ubah. Pada 8.30 ke pukul 8.59 tu dia akan berubah-ubah. Start 8.59 tu anda boleh refer lah, itu harga yang dia akan buka. Alright? So anda boleh tahu anda nak parking harga berapa. Dan anda kena tahu anda menggunakan limit order. Macam mana konsep limit order tu berfungsi? Kalau anda parking few bits di bawah parking di bit di bawah harga yang mungkin open ni, mungkin akan match terus pada harga open tu lah. So anda kena tahu macam mana limit order tu berfungsi. So TOCP ni anda boleh tahu juga dia tutup berapa. Dia akan tutup berapa on the hari pertama tu. So TOCP ni anda boleh tengok untuk harga target dia buka berapa waktu pagi dan berapa ditutup waktu petang. Okay? Sesi kita dah tamat dah ni. Ada apa-apa persoalan tak yang bermain di minda? Anyway, next week, on the 23, saya akan membuat sesi berkenaan dengan bedah prospektus. Kita akan baca sesuatu prospektus, bukan baca sesuatu lah. Kita akan kaji di mana dalam sesuatu prospektus, apakah benda-benda penting yang kita kena highlight. Sebelum kita mohon di satu prospektus tu kan, which part of the prospectus that we need to alert on? Speaking pula kan. Mana kita nak kena tengok lah. Kena alert. Supaya kita nak mohon tu
tinggilah peluang. Macam glossary saya all in tu. Saya tak dapat lah. Yang penting you guys cubalah. Cuba. Okay. So macam mana? You guys have any question that you want to ask? Feel free to open your mic or jemput buka mic ataupun tulis di chat box. Kita akan mulakan sesi question and ask. Ada apa-apa soalan yang ingin diutarakan tak? Anyway, kalau nak buka account untuk family member, boleh je buka sekarang. Kita ada pembukaan account secara percuma. Okay? Dan kalau nak dah ada account, lepas tu nak buka IPO financing pun boleh. Tapi untuk Dimiti lah punya putra. Boleh mendapatkan pembiayaan untuk IPO jika saham tersebut adalah main board. Dan ada certain kriteria yang diperlukan lah. Jadi untuk IPO ni ada yang dia betul intan tak? Ada yang dia betul intan? Angkat tangan. Boleh send emoji sikit ke kan? On the 23rd saya akan membuat physical talk pada hari tersebut. Berkenaan dengan bedah prospektus. Macam mana? Harap ada yang dapat hadir supaya lebih jelas lah nak mohon satu IPO ni apa yang perlu dilihat. Semua IPO kita boleh mohon ke? Kita nak tahu prestasi dia dan juga sentimen IPO tersebut. Okay. So far ada sebarang persoalan tak yang ingin diutarakan? Iya. Puan Miss Azlina, ada nak bertanya berkenaan dengan apa tu? Sekejap, saya tulis my phone. Okay, boleh. Ya, Puan. kalau kita ambil IPO kan, bila balloting dan listing, kita nak tengok kat mana. Maksudnya kita boleh gunakan smart, kita punya handphone punya smart apa tu, apps tu ke untuk tengok kita punya IPO apa semua tu. Dan kita nak maksudnya kalau dah maksudnya on the balloting you nak tengok dapat ke tak? Dapat ke tak? Okey, contoh kalau kita dapat, kita tahu duit kita dah contoh separuh yang dipulang. Kita nak tahu bila masa dia orang buat listing dan apa efek kalau macam kita tak tengok listing tu ataupun masa balloting tu kita tak follow, apa apa ni cons dia, pro and cons dia kalau kita tak follow lah, tak ikut masa tu. Baik. Untuk menjawab soalan puan, okay, let's say pada puan ada memohon sesuatu IPO. Lepas tu pada balloting puan tak alert. Pada balloting pun puan tak alert, on the listing pun puan tak alert. Bila ballot tu puan tak alert on the day, nak tengok duit tu sama ada dipulangkan ke tak, puan takkan tahu. Puan dapat ke tak share tersebut. Bila kalau tak dapat tak kisahlah, puan dah termiss out untuk hari listing. Kalau puan dapat dia dah dipulangkan sebahagian, puan dapat. Lepas tu on the listing day puan tak alert. So let's say lah harga tersebut dah boleh jump sampai ke 200%. 200% on the first day kan. But puan tak alert on that day, the next day dia drop balik sampai ke 50%. So rugilah. You boleh jual pada harga tinggi tapi you only dapat jual pada 50% kenaikan je. Itu kalau jika masih lagi untung. Jika dia drop balik sampai ke IPO price, so rugi dari situlah, rugi masa yang jackpot. Masa yang bersinar lah, gitu. So kena alert supaya kita tahu kita dapat ke tak, berapa unit kita dapat. Dan supaya kita bersedia lah, senang erti kata lain, supaya kita bersedia. Okay, thank you puan. Sebagai pelabur baru, RHB ada support tak macam bagi guide tentang berita-berita terkini ke? Apakah saluran yang RHB pakai untuk sampaikan berita-berita saham ni? Baik, sebenarnya untuk pelabur baru, kita di Morning Kappa kita ada buka untuk orang awam. Orang awam boleh melihat setiap pagi jam 8 pagi kita ada Morning Kappa, kita panggil. Boleh search RHB Morning Kappa at 8 di Facebook. Saya ulang, RHB Morning Kappa
Elias 8 di Facebook. Setiap pagi jam 8 pagi memang kita ada memberikan webinar, bukan webinar, kita akan memberikan insight untuk market outlook untuk the day and the projection untuk future lah. Boleh dapatkan info di situ. Selain di situ juga, jika anda ada memohon, jika anda ada buka akaun saham dengan kami juga ada memberi daily message lah, daily message dari segi IPO ke, untuk dari segi saham-saham yang boleh anda cuba lihat-lihat ke, lihat-lihat tu boleh faham lah macam mana konsepnya tu kan, untuk daily dan juga weekly. Di Trade Smart boleh check IPO ke? Di Trade Smart anda hanya boleh melihat news untuk IPO yang akan datang, which is insight daripada research. Tapi kalau IPO yang tak list, kalau untuk tengok future IPO yang bakal akan listing, memang tak adalah. On the listing baru boleh tengok IPO tersebut. But RHB Trade Smart ada juga, sometimes kita ada cover beberapa research sebelum IPO tersebut listing. Ada research kami juga ada memberikan insight dia punya fair value, nilai, dia akan menilaikan sesuatu IPO tersebut berapa harganya. Di bahagian news, jika anda membuka RHB Trade Smart lah, di bahagian news anda boleh search di bahagian research berkenaan dengan IPO. Okay, harap dapat menjawab kepada Puan Nur Asmah dan juga Puan Azlina tadi tu. Okay, lagi ada apa sebarang soalan lain tak yang bermain di minda berkenaan dengan IPO ni? Puan Azlina dah ada akaun ke dengan RHB Investment? Okay, I see. Baik. Jadi jika anda tak pasti ke berkenaan dengan IPO tu macam mana nak mohon ke apa semua, just tanya-tanya, rajinkan bertanya kepada dealer atau remiser anda. Mereka akan membantu, jangan risau. Jika yang belum ada account, just contact me. I send my number at the chat box. You guys can contact me anytime. Call pun boleh, lagi senang lah, 011-1646-9846. I repeat, my number 011-1646-9846. 011-1646-9846. Okay, so hingga kita bertemu kembali di webinar yang akan datang ataupun seminar saya secara fizikal next week di Teluk Intan RHB Investment, you guys can contact me anytime. Okay, selamat bertemu kembali. Terima kasih kerana hadir untuk sesi kita pada petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.